Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syarul ucapkan kepada semua murid-murid tahun 4 Seriti Al-Ikhlas Seriti Alam. Okey murid-murid, pada hari ini Ustaz akan meneruskan pelajaran kedua fiqh tahun 4 berkenaan dengan topik baru iaitu khutbah Jumaat. Okey murid-murid, mari kita teruskan pembelajaran. Sebelum murid-murid meneruskan pelajaran, Ustaz Syarul nak ajak semua murid bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaimi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada 'asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum lis-sajidin. Amin ya rabbal alamin. Okey murid-murid, mari kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Alright. Okey, sebelum murid-murid meneruskan pelajaran berkenaan dengan topik khutbah Jumaat, murid-murid kena jelas apa yang perlu kamu dapat bila mana mengikuti pelajaran pada topik yang kedua ini, pelajaran yang kedua ini. Yang pertama ialah menyatakan pengertian dan hukum khutbah Jumaat. Yang kedua, menyenaraikan rukun khutbah Jumaat. Dan yang ketiga, menyatakan syarat sah khutbah Jumaat. Yang keempat, menyenaraikan sunat ketika khutbah Jumaat. Dan yang terakhir ialah murid-murid perlu menyatakan hikmah khutbah Jumaat. Okey murid-murid, ada 5 perkara yang perlu kamu jelas di dalam pelajaran kedua berkenaan dengan khutbah Jumaat. Okey, sebelum kita teruskan lagi lebih mendalam, kita pergi kepada maksud khutbah Jumaat. Okey murid-murid, apakah itu khutbah Jumaat? Okey. Khutbah Jumaat ialah syarahan yang mengandungi nasihat atau pengajaran yang dibaca sebelum solat Jumaat. Okey. Hukumnya ialah wajib. Okey. Wajib ke atas orang Islam atas syarat tertentu. Okey. Okey, seterusnya kita nak tengok apakah rukun khutbah Jumaat. Okey. Sebelum tu Ustaz jelaskan rukun khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat seperti juga solat, kita ada rukun. Khutbah Jumaat pun ada rukun. Jika tidak dilaksanakan salah satu rukun, bermakna tidak sah ataupun tidak lengkap khutbah Jumaat tersebut. Okey, tengok yang pertama ialah memuji Allah dalam khutbah pertama dan kedua dengan lafaz Alhamdulillah. Okey. Sebelum Ustaz terlupa, pastikan murid-murid buka buku teks. Jika kamu hendak melihat rujukan, kamu boleh tengok pada buku teks muka surat 8 surat 8 sehinggalah muka surat 11. Okey, Ustaz dekat muka surat 10 berkenaan dengan rukun khutbah Jumaat. Okey, kita sambung pada pelajaran kita. Okey. Yang pertama tadi memuji Allah dalam khutbah pertama dan kedua dengan lafaz Alhamdulillah. Okey. Dan yang kedua ialah membaca salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Okey, itu salawat yang paling ringkas lah. Kalau panjang lebih sikit, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan ada lagi lah tambahan puji-pujian bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey,
Yang ketiga ialah memberi peringatan supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada khutbah pertama dan kedua. Okey, peringatan seperti mana kita biasa dengar dalam khutbah disebut ittaqullah. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Dan yang seterusnya kita pergi kepada rukun khutbah Jumaat yang keempat, iaitu membaca satu potong ayat Al-Quran dengan sempurna sama ada dalam khutbah pertama atau kedua. Dan yang terakhir ialah berdoa pada khutbah kedua. Okey. Biasa kita buat bila kita pergi solat Jumaat, ada bacaan doa pada penghujung khutbah yang kedua sebelum kita laksanakan solat Jumaat. Okey. Okey, jelas kat situ? Okey, kita pergi kepada yang seterusnya berkenaan dengan syarat sah khutbah Jumaat. Okey, syarat sah. Okey, bercakap dengan syarat sah khutbah Jumaat. Okey, ianya melibatkan dengan khatib, iaitu penyampai khutbah, dan pendengar khutbah, jemaah yang mana datang mendengar khutbah. Okey, kita akan bahaskan satu persatu. Okey, yang pertama ialah disampaikan oleh seorang lelaki. Ini adalah khatib. Khatib yang menyampaikan ialah lelaki. Dan yang kedua ialah khatib membaca dengan keadaan berdiri. Okey, berdiri. Dan yang ketiga ialah khatib hendaklah duduk sebentar antara dua khutbah. Dan yang keempat, khatib hendaklah menutup aurat. Dan yang kelima, khatib suci daripada najis pada pakaian, badan dan juga tempat dia duduk tersebut. Okey, dan yang seterusnya yang ke-6 ya. Khatib suci daripada hadas kecil dan besar. Bermakna khatib ini adalah bersih daripada kedua-dua hadas tersebut. Okey, dan yang seterusnya ke-7, khatib hendaklah berkhutbah dengan suara nyaring. Okey, suara nyaring. Okey, maknanya lantang lah. Suaranya dilontarkan secara jelas supaya kita nak menyuruh dan memberikan nasihat kepada hadirin Jumaat tersebut. Dan yang seterusnya, rukun khutbah dibaca dalam bahasa Arab. Okey, rukun khutbah. Yang ini perkara-perkara yang melibatkan khutbah. Okey, yang melibatkan rukun khutbah. Seperti mana ayat-ayat Al-Quran dan pesanan-pesanan bertakwa dan sebagainya. Okey, yang seterusnya ialah disampaikan pada waktu zuhur. Okey, maksudnya bila hari Jumaat, okey, pada waktu tengah hari, iaitu waktu kita menunaikan zuhur, solat fardu zuhur. Jadi ianya khusus pada hari Jumaat sahaja. Okey. Hari Jumaat pada waktu zuhur. Okey, hari selain Jumaat solat zuhur, kan? Tapi hari Jumaat khusus untuk buat umat Islam untuk menunaikan solat Jumaat, okey, pada waktu tersebut. Dan yang seterusnya disampaikan sebelum solat Jumaat, okey, sebelum solat Jumaat, okey, dan berturut-turut di antara khutbah dan solat berjumaat. Yang ini berturutlah. Maknanya tiada ruang ataupun aktiviti lain yang diadakan sebelum khutbah ataupun selepasnya selesai khutbah. Okey. Dan yang terakhir ialah didengarkan sekurang-kurangnya 40 orang lelaki yang wajib solat Jumaat. Okey, ini banyaklah perbahasan lelaki, yakni lelaki yang bermaustautin, yang wajib. Maustautin ni adalah salah satu hukum lah lelaki wajib untuk solat Jumaat. Okey. Dan seterusnya kita pergi tengok pada syarat sunat ketiga berkhutbah, iaitu
Yang pertama ialah berkhutbah di atas tempat mimbar atau tempat tinggi. Yang kedua memandang kepada para jemaah. Dan yang ketiga memberi salam sebelum berkhutbah. Dan yang keempat ialah membaca khutbah dengan terang dan fasih. Yang kelima duduk sebentar selepas memberi salam. Dan yang keenam khatib memberikan khutbah secara tertib. Dan yang terakhir khatib memegang tongkat ketika berkhutbah. Okey, perkara-perkara ini jika dilaksanakan, okey, mendapat pahala. Okey, sunat ni bila kita buat dapat pahala. Tidak buat tidak mengapa. Cuma dia tiada pahala lah. Okey, dan yang terakhir sekali murid-murid, okey, kita kena hayati hikmah khutbah Jumaat ni. Kenapa pentingnya umat Islam ni menunaikan khutbah Jumaat? Yang pertama ialah dapat meningkatkan keyakinan terhadap syariat Allah. Yang kedua ialah dapat menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga dapat menasihat dan pengajaran dalam isi khutbah. Dan yang terakhir ialah dapat mengetahui hal ehwal semasa. Okey. Yang keempat ni biasalah dikupaskan berkenaan dengan saranan dan teguran serta nasihat berkenaan dengan hak ehwal semasa ni. Kita dapat relatekan apa yang berlaku ni supaya kita menjadi pengajaran dan iktibar kepada semua umat Islam. Wallahu a'lam. Okey, itu sahaja perkongsian Ustaz pada hari ini. Terima kasih kerana mendengar. Okey, kita jumpa pada waktu yang akan datang, insya-Allah. Minta maaf jika ada yang terkurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.